menyesatkan kita ada. Nak menyelewengkan kita dengan macam-macam cara. Masuk ke sebab tu musuh kita utama ikut Quran iblis kan. Ataupun jin bukan sama-sama manusia. Walaupun orang kafir ni musuh kita juga. Tapi musuh utamanya ialah iblis dan pasukan-pasukan ataupun kumpulan-kumpulan dia. Lepas tu baru mari orang kafir, lepas tu baru mari munafik. Itu cara kita susun musuh kita yang utama. Jadi berlaku peristiwa ni akhirnya Tuhan hamba dia. Tuhan hamba dia daripada langit. Bawah ni dia tulis setelah menerangkan keadaan orang-orang kafir dan balasan yang akan mereka terima pada hari akhirat kelak. Lalu diterangkan dalam ayat ini bahawa kekufuran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia adalah disebabkan mereka menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat qarib yang dipatuhi selain dari Allah. Pilihan yang demikian amatlah teruk lagi zalim, amatlah buruk lagi zalim. Jadi syaitan iblis ni raja dia lah. Patut ada dia panggil syaitan. Iblis ni ketua. Dia ni menjadi musuh kita dan dia macam-macam. Kalau orang ni nak baik, contohnya orang ngaji tasawuf ke usul ke, dia mari. Kalau kita dengar cerita banyak orang jadi anggota tarekat ni. Kadang dia mari ngajar, dia mengaku dia Tuhan. Kalau kisah syaitan dia jalani, kalau kita baca dalam buku tu, waktu dia duduk berdiri, dia duduk bersuluk tu, iblis ni menjelma depan dia, royak, akulah Tuhanmu, akulah Tuhanmu, sujudlah kat aku. Dan kadang-kadang dia mari kan kita dengar cerita orang tarekat royak, dia mari dia royak, aku ni baik-baikmu, mu nak gapo royak, mu nak gapo kelebihan, mu nak gapo kehebatan, aku beri belakang. Tapi syaratnya mu turut aku. Jadi kalau orang ni tidak ikhlas, dia belajar kebatinan, belajar tarikat sekalipun, kalau dia tak ikhlas dia boleh jadi sesat. Bukan setakat orang belajar ilmu batin saja. Ilmu batin yang antara mudah orang nak jadi sesat dan menyeleweng kerana tujuannya, kebanyakannya kerana tujuan duniawi. Tapi kalau orang belajar tarikat sekalipun, masuk tarikat pun, kalau tak ikhlas molek ataupun tidak jaga molek hati dia sendiri boleh jadi terpesong. Sebab ada setengah orang belajar ilmu jadi karu, jadi jahat dan buat benda-benda yang tidak sepatut kerana dia dipengaruhi dan digodok oleh iblis. Munok gabung. Ada setengah orang belajar ilmu sampai boleh jadi orang ketok tak dulu. Orang fikir tak jadi apa. Tapi akhirnya tak semayang baik, tak apa semua. Pasal dia rasa dia duduk tahap yang lain yang lebih tinggi pada orang. Dia royak semayang-semayang ni orang awal. Orang awal je semayang puasa ni, kita ni orang awal. Dia ni tahap tinggi, makam dia tinggi dah. Tak perlu semayang, tak perlu puasa. Sampai mereka tu. Jadi ini ayat satu semua ni hijab iblis. Sebab salah ulama Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni salah seorang ulama besar di zaman tabi'in dulu, di zaman tabi'in. Dia ni antara ulama besar, dia tulis buku Talbis Iblis. Belikkan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tu belikkan. Iblis itu talbis. Dia mari belik kita, mari kelirukan kita dengan macam-macam cara. Dia banyak aku kamu buat, bagus aku bunuh. Akhirnya jadi bunuh kerana dia duduk kias satu ayat suami. Jadi bunuh, jadi akhirnya kita ni hanyut dan sampai mereka kufur, bukan setakat buat dosa, tapi menjadi kufur kepada Allah SWT. Dan orang yang amal ilmu salah ni biasanya kelebihan yang banyak. Fikir tak lalu, kebal ni biasa kalau orang belajar ilmu nalu. Pas tengah tu dia boleh bohong. Kelebihannya dia boleh bohong. Waktu kadang-kadang terkena orang kuat, kena rogo, pergi buat wabak dengan dia, yang kecek, dia japi ke dia akhir. Dia rogo. Tu bila sok wabak kan, panggil 2-3 orang terpomor tu. Rogo ke hakik. Rogo budak-budak muda, bini orang lagi. Pasal dia menyalahgunakan ilmu tadi. Tuhan beri kelebihan tu, dia boleh wabak. Memang Tuhan beri antara kelebihannya, dia boleh wabak orang. Jadi hijau, jadi orang terpesona dengan dia. Daripada situlah dia ambil kesempatan buat benda-benda yang tidak baik. Jadi nak royak halus cara iblis ni cuba menyelewengkan kita dan dia cerita walaupun rekah cerita ni, tapi kalau kita kait dengan beberapa ayat lain, kita akan nampak peristiwa ni. Ayat seterusnya dia kata ma asyhadhum khalqas samawati wal ardh.
wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya lain. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Itu saya kata aku ni tak pernah panggil ke iblis, tak pernah pakat dengan dia, tak pernah pakat dengan keturunan dia untuk cipta langit, cipta bumi. Aku buat ni sore-sore aku ni. Wakil iblis tu aku buat. Kalau kita nak isi lagi, iblis itu sendiri ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia jin. Jadi tak kira aku nak minta tolong dengan makhluk yang aku buat. Tak ada pasal, muka Tuhan ni mana berkuasa. Jadi aku buat langit 7, lapisan langit 7, lapisan bumi ni dengan kuasa aku ni. Aku buat segala-gala dari yang kita panggil dunia, dari bahasa kita dunia ni, aku buat sore. Langit, bumi, apa semua. Ini maksud ayat ni. Dan aku tak patut nak ambil yang jahat yang menyesatkan orang supaya iblis ni jadi pembantu aku. Jadi banyak kali orang itu boleh belajar dari ini, namanya kita nak saing, kita nak dapat tu nak pilih orang lain. Kalau kita nak lagi, dalam ayat kita baca ayat 51, nak ayat kalau kita nak saing, nak pilih ketua ni, pilih orang lain. Pilih orang lain. Jangan pilih hak tidak baik jadi ketua kita, jadi pemimpin kita. Nak saing pula kita juga pilih saing yang baik. Saing yang baik. Sebab apa? Sebab kawan ni dia mendorong kita. Kalau kita saing yang baik, insya-Allah kita jadi baik. Kita tak terganggu buat benda tak boleh. Nabi sebut dalam satu hadis, saing ni umpama kita saing kalau sahabat yang baik ni umpama orang jual minyak atas, jual minyak wangi. Kalau kita saing dengan dia, kuat-kuat dekat wangi. Dekat wangi minyak wangi, walaupun kita tak pakai, tapi kerana dia jual minyak atas, kita duk beli dengan dia semua, duk kerja dia, duk kecek dengan dia, kuat-kuat dia bang dekat kita. Jadi bila kita tupi pada kita bawa bang sedap. Itu kalau sahabat yang baik, Nabi buat banding ni. Ataupun sahabat yang jahat ni, umpama orang duduk penuh KFC. Orang duduk penuh KFC, kan buat pedai, buat pisau, buat golok, buat kapok, kuku ni. Kalau kita duduk rapat dengan dia, kurang-kurang tu, api yang kecil. Okay, kalau kita biasa pergi tempat orang nepor tu kan. Kalau biasa kita pergi, dia kata-kata dia ngecil api. Ngecil tu sila-sila kena baju kita, nyala. Kena baju kita soyok. Walaupun dia tidak tujuan nak pakai nak kita, tapi kalau kita pergi dekat dengan hijab dia, itu Nabi buat banding ni. Sahabat yang baik umpama orang jual minyak atas, minyak wangi. Sahabat yang jahat ni umpama kita saing dengan orang yang terpenepor. Mudaratkan kembali pada kita dengan cara tidak langsung. Jadi waktu pentingnya kita pilih. Kita pilih saing ni penting sangat untuk kita pilih sebab dia memberi kesan. Antaranya disebut dalam satu hadis, al-mar'u 'ala man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Orang ni dia akan jadi suka dengan orang dia suka. Dia suka dengan siapa? Kalau dia suka dengan orang Ju, jadi Ju. Suka orang tak Ju, jadi tak Ju. Selagi disebut dalam al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang ni Nabi kata 'ala dini khalilihi. Perangai dia justru serupa dengan kawan dia. Dia akan jadi mana lagi. Kalau kita sayang orang tolong pak kita. Sikit sebanyak pun ada besi. Kalau balik tu kan makan. Kadang-kadang kecek jadi kayu sayang apa. Kalau dia pelawak, kita pelawak kecek. Itu sebut al-mar'u 'ala dini khalilihi. Dia ikut besi sahabat rapat dia. Khalil ni kalau kita kata sayang rapat. Sayang rapat. Makan nasi sekali, dek lumut sekali, di situ sekali, di sini sekali itu khalili. Bukan sayang biasa, bukan sayang biasa. Itu penting. Jadi lepas itu seterusnya dia kata wa yauma yaqulu nadu syuraka alladziina za'amtum fad'uhum falam yastajibu lahum wa ja'alna minhum mawbiqa. Dan ingatlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyambut perseruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Bahawa ini ayat kaum kafir musyrik diperintahkan pada hari kiamat supaya memanggil makhluk-makhluk yang mereka sembah
dahulu supaya menolong mereka dari azab. Lalu mereka memanggilnya meminta pertolongan, tetapi makhluk-makhluk itu tidak berdaya menjawab apalagi menolong. Lalu kesemuanya diseksa dalam neraka. Jadi orang kafir diseksa, dia akan minta tolong. Tuhan sabar, panggil lah. Kau musuh buat apa kami dulu? Musuh buat kayu, kau musuh buat batu, kau apa tu? Amu panggil. Hari ini dia boleh tolong, kau tak boleh tolong. Asap tertepen, api tu nyala ni. Nak tolong, nak tolong, aku nak tahu kan. Jadi kalau ni betul-betul panggil kan. Dan nak tolong mana muka? Batu kayu atas dunia kau tak boleh tolong kita. So kau di akhirat. Batu kayu atas dunia dia tak boleh tolong kita. Panggil lagu mana? Betul, dia tak tolong kita. Jadi di akhirat lagi tak boleh tolong. Maka sebab itu kata di akhirat aku tahu sekali. Sebab itu disebut ada satu ayat tu kan, neraka tu pada hari kiamat ni antaranya adalah waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dia ataupun bahasa mudah kita kayu api. Orang buat nyala neraka ni manusia dengan batu. Tuhan ambil batu jadi kayu api. Tuhan ambil manusia, bukan ambil kayu biasa tu. Biasa akan kita tentunya ambil air, ambil kayu ke air, kayu juga. Tak ada orang masuk dengan api kan. Tapi di akhirat ni nak oyak berat tak beratnya, kata ulama bila mentafsir ayat ni, Tuhan ambil manusia jadi kayu api. Manusia yang kafir. Nak oyak dahsyatnya azab. Yang kedua ambil batu. Nak oyak panahnya, benda tu siapa? Batu tu pun jadi hancur. Jadi nyali tu batu, nak oyak panah tak panah. Dia batu ni dia biasa tak nyala batu. Kena orang bakar batu ni dia tak habis, semua dia runtuh kan. Tapi di akhirat ni panah tak panah api neraka ni siapa? Batu tu jadi kayu api, jadi hancur, jadi debu habis. Nak oyak panahnya di segi degree kepanasan berapa derajat Celsius tu. Ada sebut dari satu buku dia sebut, kamu tak ingat ada berapa jumlah. Sebab batu ni hebat, mana pun boleh bakar. Saya pernah tengok batu dia panggil silika rock. Silika rock sendiri sumber asli di Bintulu waktu saya pergi satu kilang ni syarikat daripada Australia. Daripada Australia dia beli bahan ni daripada Afrika, daripada negara Cina, dan dia pergi proses di Bintulu. Bintulu tu ada pelabuhan yang dekat dengan pelabuhan. Batu, benda tu batu silika rock silika batu. Batu tokoh-tokoh sani pun ada. Kecil sikit. Kalau ni dia pun dah lekat, dia bakar. Jadi cair. Nak oyak panah tak panah. Oh, tak boleh fikir. Kita tengok tu ke atas tinggi dia yang masuk dekat. Masuk dekat. Kita tengok batu tu dia proses dengan kepanasan yang tertentu sampai jadi cair. Jadi cair supaya apa ni beredor kan. Kita panah juga dan cair dia shadow dengan epoxy dia tu. Dia suruh dah dekat. Kubik ada betul dia nak sama nak. Kalau kita nak jadi jokong tu sama nak berat mana dia ada dekat tua. Lepas tu jadi beku balik, jadi batu balik. Nak oyak sebesar-besar batu tu boleh hancur. Nak oyak panas dah tu. Dengan kepanasan yang amat tinggi, masya amat tinggi. Kemudian seterusnya, jadi Tuhan kata pada hari itu, aku seru atau aku minta kepada orang-orang yang mensekutukan diri aku ni, supaya mereka panggil semua sembahyang dia, pakai berada, apa semua tu, mari tolong, mari menyelamatkan dia, dan itulah mereka tidak dapat menyelamatkan apa ni musyrikin atau orang kafir tadi. Wara'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwafiquha wa lam yajidu anha masrifa. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka. Maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Jadi pada hari kiamat ni, di pada masa ni, orang boleh tengok tu. Boleh tengok tu neraka. Supaya dia ada kubur, antara asap kuburnya, antaranya lalu itulah. Dia selain daripada dipukul oleh mereka kalau kita ni jahat. Dosa kita tu tak ampun, kita diseksa dengan pukulan-pukulan. Dan pada waktu tu Tuhan tunjuk gambaran azab tu dalam kubur. Itu antara disebut sebagai azab, seksa dalam kubur ni. Bukan masuk dalam bekas tu lagi, tapi nampak gambaran aku. Supaya kita tengok cerita lah, atau kita tengok gambar
yang menakutkan kita. Gambar tu bapa, orang awak kena bunuh kau, gambar accident kau. Tengok tu kita takut tak mudah tu. Rasa kita siapa kenalin. Jadi dalam kubur ni pun ditunjuk ke gambar-gambar tu di dinding. Dalam dia hak yang speed tu. Mayat ni dia boleh tengok. Kalau orang jumpa dia nampak gambar dan syukur. Dia boleh tengok tu seni dalam kubur. Kalau dia ni tak jumpa, maka gambar dia tu gambar yang kau ujuk. Kau menakutkan. Itu penting kita ni. Utamanya kena banyak istighfar dan kena usaha buat amal yang soleh. Sebab dia tunggu ada kubur tu lama. Kau mati sebelum pada kita lama mana? Pak kita ni setelah mati lah. Nak tunggu kiamat tak tahu juga. Berapa puluh tahun, berapa ribu tahun. Bayar kalau duduk 1000 tahun, 1 juta tahun, sepanjang masa tu berdepan dengan azab. Tengok benda yang menakutkan sepanjang waktu. Boleh bayar. Itu di antara dia sebut sebagai seksa kubur. Selain daripada pukulan daripada mereka yang jaga. Jadi pada waktu itu orang kafir ni akan melihat neraka dan mereka yakin bahawa mereka akan dicampurkan dalam neraka dan tak boleh nak keluar. Sebab tu dalam satu ayat kan, dia kata fakasyafna anka ghita'aka wa basuruka yaumul hadi. Pada hari ini, iaitulah pada hari kiamat, pada mahsyar tu, dia kata fakasyafna anka ghita'aka. Hari ini aku seluk ataupun aku buat selaput yang menutup pandanganmu. Fa basaruka yauma hadidun. Dan pandanganmu pada hari ini, iaitu pada hari kiamat itu jelas nyata, tajam. Hati itu tajam, nampak straight. Benda biasa kita tak nampak pun jadi nampak. Kita atas dunia ni, tadi saya baca ada satu tulisan. Dia kata kita atas dunia ni, mata dan telinga kita ni ada hak pandangan. Kemampuan mata kita sebenarnya jauh. Dia boleh tengok jauh mata kita. Telinga kita boleh dengar. Tapi dihak. Orang putih kecil, dia tak royak tu hak. Jadi kita boleh tengok hak nyata. Hak nyata depan tu pun ada jarak. Kalau lebih ada jarak sikit-sikit, kita tak nampak-nampak bayar, tak nampak satu tu. Tapi sebenarnya kemampuan mata kita lebih ada tu lagi. Kemampuan mata kita. Jadi kalau kita kait dengan bergambar, maksudnya Nabi. Kalau dari istilah orang ngaji belajar ilmu tasawuf ni, apa dia orang belajar ilmu tasawuf ni dia panggil hijab. Hijab yang menutup pandangan kita. Bukan bagai tak ada, tapi kerana ada dinding. Supaya kita duduk sini ni, tu hijab lah. Tapi itu dia panggil hijab. Ada orang di belakang ni duduk dia dengar, duduk orang itu. Kalau kita tak tahu, tapi ada orang cuma tak nampak. Kita tengok, kita nampak, dia kaitan, bayar kita nampak. Tapi, orang itu. Bagi juga di luar masjid. Di luar masjid, mungkin orang pakai kereta, motosikal. Kita tak nampak, bayar tak ada. Bapa sebab pandangan kita dibatasi. Dilindungi oleh hijab. Ataupun tabi. Sebab tu bila buka tabi, ni nampak selalu. Sebab tu budak-budak kalau kita tengok, kan nampak benda-benda kita tak nampak. Ada orang lah, ayuh dia kata, duduk tanggung. Kan ada budak berarti budak-budak, tahu budak kecil. Budak kecil ni memang dia kata dia panggil. Kita pun nak dengar, dia tengok, dia panggil. Dia nampak sebab budak ni dia hijab dia boleh kata tak ada. Hijab dia lapis siasat 3 tu ada sebab apa? Dia bersih. Hati dia bersih. Budak ni tak ada dosa. Bila dia tak ada dosa, mata dia cukup. Pandang dia mata ni cukup kan. Kita ni yang jadi terhak ni pasal dosa. Kita ni dosa. Kau mana dosa kita? Kau tak nampak. Kau mana? Kau tak nampak. Kau tak nampak tu? Dia tak nampak. So, kau tu jauh. Pasal dosa tadi menutup hati-hati kita. Sebab kita pandang ni, kita ni sebenarnya mata ni pandang ni zahir. So, sebenarnya kita ni tengok dengan hati. Sebab tu pandangan hati ni lebih cerah. Dan inilah sebab kita tengok apa orang buta hebat. Boleh nampak Quran, boleh jalan, boleh munggah. Dia buta. Sebab dia melihat dengan mata hati. Mata hati. Mata hati dia tu lebih jernih lagi. Dan bila tutup, mata dia ni, indera dia yang lain tu jadi tajam. Telinga dia jadi tajam, hidung dia jadi tajam. Kadang-kadang orang buta, dia cek kita dengan ibangnya.
Dia boleh kena ni bang orang tu, ni bang atau mandi 2-3 hari. Ni apa kami yang bohong lebih. Dia tahu lah. Dia kenal orang tu tak mau. Ada 10 orang depan dia, bila dia biasa jumpa, dia boleh tahu dah. Bang ni, bang orang ni. Bang ni, bang orang ni. Dia boleh kenal. Dengar bang. Kadang-kadang dengan telinga. Bunyi tu dia boleh kenal. Sorok. Kita dengar sorok. Ada sorok mak ni. Ni sengaja betul. Dia pula gitu juga. Tapi telinga orang buta, dia lebih saja lagi pada. Hal tu lebih saja. Banyak tiga kali tadi rasa. Dia panggil sense ni rasa. Rasa ni tinggi. Orang yang mata buta ni tinggi. Saya pernah orang buta. Saya duduk depan rumah, duduk nyapu dia, kenapa dia mandi. Saya berhenti nyapu dia. Tak kecil tak tegur dia. Kita kenal dia pun biasa dengan kita. Dia mali-mali, siapa sama betul dengan saya ni. Dia berhenti. Saya tak kata kasut dia, kita nyamuk sebelum pokok. Nyamuk seluruh tak sini dia dengar. Dia siapa depan, sama betul. Dia berhenti. Cacat. Saya bukan nak tengok apa dia berhenti. Dia berhenti makan. Dia tanya, buat apa? Ada tak? Dia tahu kita tu ada orang. Mata nak, dia berhenti sama tu dia. Masih ni kau bagi test. Itulah cara dia lebih kuat. Duduk ni, ya. Tu dia boleh dia. Buat apa? Dia tanya. Makna dia boleh tahu. Rasa dia. Rasa kita. Tak pun dia bang tak apa kita perlu. Mula kita duduk nyam siapa pun. Berkali bang dia pokok bar. Namanya itu kelebihan. Bila ditutup mata tu, hidra lain pun jadi hidup. Jadi hidup bulan. Itu noyak. Sebab kalau orang jadi beramal, kata orang yang tasawuf apa, dia mata, dia sikit dia mata. Tapi hidra dia tu tajam lah. Terutamanya hati, pandangan hati. Sebab tu tidak boleh kalau ni dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ilham, boleh kecek, boleh goyak benda-benda yang orang kata tak terfikir, kerana tadi tu dah capek. Sebab hati dia bersih. Jadi itu kalau kita nak kait ada cerita baik. Seterusnya ayat 54 dia kata walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Dan sememangnya manusia itu sendiri makhluk yang banyak sekali bantahannya. 74 itu disebut berbagai-bagai contoh tauladan yang memberi pengajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat telah diuraikan di dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara. Tetapi masih banyak manusia yang tidak mahu insaf. Ini ialah kerana manusia menurut tabiat semula jadinya banyak sekali bantahan dan dalilannya. Tuhan yang kami dari Quran ni neribu neratus ayat macam-macam cara, macam-macam pendekatan nak suruh kita ni terima agama. Nak suruh kita ni ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh kita ni buat benda maulid. Macam-macam tu malu kalau kita baca dalam Quran kan. Cara tu gaya, cara tu kepe kita, pujuk kita ni macam-macam. Wa ugut dah kadang-kadang bui galak ke macam-macam dalam Quran ayat. Tapi ramai lagi orang tak tunggu. Orang tak tunggu. Baca Quran sendiri pun tak tunggu. Sebab setengah-setengah tu baca Quran yang kerana nak pahala. Nak pahala. Tu yang dia baca Quran. Jadi tu yang boleh pahala dia. Hidayah boleh jadi tak boleh kepada dia. Ada orang baca Quran kerana takut. Takut bahawa orang minum. Baca Quran tak berhenti. Takut tu baca Quran kan. Baca Yasin. Tapi tujuan tadi lah. Jadi Tuhan boleh jadi boleh lah tujuan dia. Masalah dia. Tapi hidayah tak mari. Tu masalah. Ada setengah orang macam dalam bulan puasa. Ada orang sampai 3 kali khotim Quran. Ada memang hebat lah. Boleh khotim 3 kali. Tapi boleh khotim lah. Quran sendiri tak baca. Sebab tujuan dia tu khotim. Banyak orang kawin 3 kali khotim Quran. Sedap dia kecek tu. Khotim kat kipas nak jawab mana. Mau hidupnya nak khotim Quran baca keluar 3 kali selesai. Ketika kita nak suruh nak khotim Quran, kita baca keluar Allah 3 kali kan. Bukan satu Allah ni 1/3
Al-Quran kan. Nabi sebut Qul-Huwallahu ahad ni nilai dia 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali sebelum kita baca Quran sebuti. Ambil kau tu bahasa orang malah kan itulah style orang malah. Mana agak baca betul dia tak baca. Tapi sebenarnya kalau boleh buat waktu buat tak. Sebab tu Nabi ajar kita ni waktu pagi antara amalan yang kita dituntut bacanya baca Qul-Huwallahu 3 kali. Qul-A'udzu falaq 3 kali, Qul-A'udzu birabbin nas 3 kali tiap pagi, tiap petang. Kalau buat 3 kali ni Nabi kata tukfika min kulli syai'in. Cukuplah bagimu daripada benda lain. Mana untuk beramal benda lain, pun tak baca benda lain pun padat. Untuk pelindungnya kita, untuk keperluan kita, untuk dapat pahala. Qul-Huwallahu 3 kali, Qul-A'udzu falaq 3 kali, Qul-A'udzu birabbin nas 3 kali. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Dan selagi kalian Nabi dia ajar sebaca malam. Malam sebelum tidur baca pula 3 kali. Cuma malam nak tidur ni Nabi ajar cara lain. Kita cukup, kita baca habis. Tiga yang habis kita sip. Duduk pada langit. Duduk kalau duduk tadi nama pun tokoh air tu tidak ada tu duduk tu ngomong. Duduk tu ngomong tu. Pun ni tak ada air. Pun kita sip ni. Kita pelukuk ni, kita sapu. Daripada kepala ni, habis bila duduk cukup tu setakat kita boleh. Setengah ulama kata kalau dia berlunjung. Jadi kita sapu dia sapa ujung kaki. Semua tubuh kita barulah kita tidur malam. Hal ini untuk melindungi diri kita kalau orang nak sihir, orang nak wayak kena kita, orang nak masuk dalam rumah kita nak curi apa pun, insya-Allah terkawal. Kalau dia buat 3 ni, orang ni waktu pagi 3 kali, petang 3 kali. Nabi sebut dalam hadis itu, tukfika min kulli syai'in. Cukup dah bagimu ni daripada benda-benda lain. Tak amal lain tak apa. Mana ayat istimewanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri kita selagi lah di lain pula. Nabi sebut, Nabi bila dia sakit, apa? Dia baca. Dia kata dia sakit, dia gosok sebab mana sakit. Sebab aksarnya Nabi ini pernah disihir mengikut riwayat. Walaupun ada ulama tak setuju, ada pendapat ulama tak setuju kata Nabi kena sihir sebab dia kata Nabi maksum. Tapi ada hadis riwayat Nabi pernah disihir oleh seorang perempuan Yahudi. Sehingga Nabi ini jadi bagai. Istilah kita Melayu ni bagai. Benda dia tak buat, dia nampak dia buat. Lalu dia jadi bagai. Jadi Nabi tak tahu nak ke mana. Satu malam waktu dia tidur, turunlah mereka Jibril dengan Mikail ke Israel, tak ingat. Rasa Mikail. 2 malaikat ni duduk ujung kepala, duduk ujung kaki. Jadi dia kecek 2 ni. Nabi dia dengar. Muka Nabi kan dia boleh dengar mereka. Turun 2 mereka ni duduk kecek 2 ni. Bapa ni, Muhammad ni guli tak bangun ni. Waktu berjawab sakit. Bapa dia sakit. Ini ayat dia ni kena sahih. Siapa dia kena sahih? Dia sebut nama seorang perempuan daripada Bani Al-Asam. Seorang perempuan Yahudi. Dia buat sipul dia japi. Dia buat macam anak patung kecil tu. Dia japi, dia ikat. Dia ditaruh dalam lagu bulu. Jadi Nabi jadi sakit. Jadi mereka ni pun baca antara tadi lah Qul-Huwallahu 3 kali, Qul-A'udzu falaq 3 kali, berarti siu tubuh Nabi semua tu apa semua siu tu siapa Nabi rasa segar. Bila Nabi segar bangun Nabi harus saya Ali so jambi. Ambil balik orang saya duduk dalam telaga tu. Jadi sejak daripada tu bila Nabi rasa tak sihat ke apa, dia akan baca Qul-Huwallahu 3 kali, Qul-A'udzu falaq 3 kali, Qul-A'udzu birabbin nas 3 kali, dia sapu. Mana tempat dia rasa sakit tu dia. Jadi boleh buat pengobat juga. Selain daripada boleh buat pengawal, boleh buat pelindung diri kita. Nak ayat kali kita rajin balik dalam hadis dalam kitab temu wajib amal-amal yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya tak payah kita naik gunung naik bukit pikul lah berapa semua nak cari tak perlu sampai gitu. Ini nak ayat istimewa ni. Balik pasal ni. Kemudian Quran ni nak ayat banyak. Jadi semua benda dalam Quran ni ada. Persoalan kamu semua ni Tuhan ayat tu, Tuhan jawab tu. Cuma manusia ni perangai manusia lah. Alasan macam-macam gitulah gini. Dan benar ni kalau kita kait-kait ni pun satu malam Nabi gitu. Nabi dia sedina dengan anak dia Fatimah suruh bangun mayat tahajud. Ada satu riwayat sebut. Sebelum pada tu Sayyidina Ali ni tak bangun tak mayat tahajud bagi temur. Tak bangun kecil. Tengok tu 3 kali. 3 kali wajib. Baru-baru jangan kecil batu tidur. Jangan kecil itu. Jadi
satu kali Nabi geduk. Bangun. Kalau kita kat bangun geduk Sayyidina Ali. Bangun hayal ni. Ambil keluar tu. Sayyidina Ali ni sedar jawab. Bukan dia baik dengan Nabi walaupun nak tua, tapi dia baik yang bodoh. Alah, dia kata kita tidur ni kata Tuhan geduk lah. Lebih kurang itu bahasa dia. Tuhan geduk lah, dia bangun lah gitu. Nabi tepuk pohon dia, pohon Nabi. Nabi kata wakan al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni banyak lah wujud. Macam-macam. Jawab. Tak si bangun. Jawab lah tu. Bila Sayyidina Ali dengar tu dia suruh malu betul-betul. Sejak pada tu Sayyidina Ali ni bangun setiap malam bertahajud sampai dia meninggal dunia. Tak tinggal sembahyang tahajud. Itu ayat cerita, ada cerita tu kalau kita baca dalam kitab. Kemudian seterusnya disebut wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ta'tiyahumul azabu qubula. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman tatkala datang petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada meminta ampun kepada Tuhan mereka melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Sebenarnya tak ada masalah kita ni kena remeh manusia, tapi perangai manusia tadi dia tunggu, dia tangguh. Kadang-kadang dia buat rahsia oleh dulu pun lagu ni juga. Lagu tu dia mesti kata apa ada lah. Selama macam kita kan mudah lah jadi dia tu dua-dua kita cari lah masjid yo. Dua dari time tak cekak berapa tu baru nak pergi masjid. Tu kan nak semaya pun tak berapa jadi pasal dengan puasa dengan gaul dengan berapa tu email sujud lama pun malu. Pasal dia nak terketuk. Baik tu. Email diri lama pun malu pasal dia gaul. Jadi masalah berlaku. Masalah berlaku itu kerana manusia. Jadi itu saya royak. Kerana manusia itu bukan banyak sebenarnya nak remeh, tapi kerana kita termasuk ambo lah. Kita manusia ni ada macam-macam rasa dan suka tangguh-tangguh. Itu ucur dia. Maka sebab itulah Nabi dalam hadis itu suruh kita nunggu. Nabi kata satu hadis irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara ni sebelum mari 5 perkara. Nombor 1 dia kata masa muda. Ambil dua masa muda ni buat benda baik, amal soleh sebelum kita jadi tua. Sebab dia tua ni banyak masalah lalu. Rebutlah masa sehat sebelum kita sakit. Tiga sehat lah kita nak buat benda-benda molek, nak buat ibadah, nak apa. Kalau dia tunggu sakit kat mayat dia tidur, tu bukan dia mayat. Kadang-kadang pakai tak semaya, pakai sudut kan gitu. Lepas tu tunggu masa gagah, masa muda sebelum masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, lepas tu masa lapang sebelum masa sibuk. Masa kita lapar, kita banyak, masa kita keluar, ambil masa tu. Jangan nanti time kita sibuk. Sebab sibuk ni menyekat kita dari buat banyak hal. Itu antaranya yang Nabi sebut. Dua lagi tu tak pernah ingat ada hadis itu. Dan yang khamsah barokat qabla syughli, sehat qabla maradi, syababat qabla harami. Masa kaya sebelum kita susah, sebelum kita sesak. Masa kita ada bitih tu kita ambil duit kalau nak sedekah apa, nak buat apa ni kebajikan apa nak beli batu apa masa tu jangan tunggu kita tak ada bitih. Bila masa ada bitih Allah apa nak beli buah nak bitih pun tak ada. Itu suatu ayat 5 tu tak ingat. Jadi itu 5 perkara ni Nabi suruh rebut peluang ni 5 perkara sebelum harinya 5 perkara. Maknanya bersegera. Kita bila nak buat terserah suruh nak pergi sumengi atau nak masuk tamu masjid. Tak ada wilan masa tu. Walaupun ada sikit ada poket. Kadang kita mari ada 10 riyal. Setengah sikit yang 10 riyal. Nanti lah 10 suap nak beli 50 riyal. Tak beli dah. Tak ingat. 50 riyal habis buat beli telur je. Bukan telur payung bela ni. Telur payung pula mahal pula. Itu nak bayar. Jadi kalau kita tangguh jadi ada wilan. Tangguh itu menyusul. Apa ni menyebabkan kita untuk buat. Kemudian seterusnya kita bisa lagi. Dia kata wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq
wa takhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Dan tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dan mereka jadikan ayat-ayat aku dan amaran yang diberikan kepada mereka sebagai ejekan. Dari itu ayat nomor 1, tujuan yang dihantar rasul ataupun nabi ini bawa 2 perkara. Pertama, munzirin, dan mubashirin. Pertama, buri amare, ancam. Kalau muka bui Tuhan muka masuk neraka. Yang kedua, bui khabar gembira. Kalau muka bui Tuhan aku masuk surga. Kalau kita nganu kita lah, kalau mengaji juru, mengaji molek boleh dulu cuma ayam dibasikan. Contohnya. Kalau mengaji marah tak cara, basikan balik minyak boleh. Itu maksudnya mubasyirin wa muzirin. Khabar gembira, khabar yang menakutkan. Itu perintah Nabi. Lepas itu saya banyak juga perangai orang kafir. Orang kafir ini dia bahak. Dia bahak benda orang Nabi bawa, orang Nabi ajar ni dengan cara yang palsu. Tujuannya nak menyekat kebenaran. Sebab atas dunia ni bila kita sebut Islam, kita nak buat Islam setakat kita boleh ni, kita akan berdepan dengan banyak masalah. Kalau kita jadi KJF, orang akan tekan ekonomi. Orang akan boykot kita. Tengok Iran mula-mula naik. Walaupun Iran ni Syiah, kita tak setuju dengan Syiah dia. Tapi bila dia kecek tentang Islam, masa tu Khomeini nak buat Islam, nak tegakkan negara Islam, istihad Iran negara Islam, tengok barang buat orang ni. Kita baca dalam berita. Boykot, buat tekanan ekonomi. Lalu Turki ni bila nak tegak, walaupun Islam dia ni, dia beralih dah Turki. Kalau tengok ada benda-benda kita pun tak puas hati dengan dia. Tapi orang barat tahu Turki ni nak bawa Islam, nak mengembalikan kehebatan kerajaan Osmaniyah zaman dulu. Sebab beberapa perjanjian zaman Osmaniyah pun habis dah tempoh. Kalau terbaru ni perjanjian Lausanne. Lausanne ini satu perjanjian yang dibuat oleh pihak bersekutu barat dengan Turki. Turki kalau dia pada waktu itu mereka dipaksa menandatangani perjanjian. Dan perjanjian itu lepas 1 tahunnya habis. Tamat dah tempoh. Jadi tamat tempoh ni antara kemungkinannya Turki ni akan boleh balik jadi takluk dia di Balkan. Sebab ni asal kerajaan bawa perjanjian takluk dia. Jadi masa tu dia kena lepas. Kerana ada perjanjian. Dan ni perjanjian itu habis. Jadi ada kemungkinan Turki akan tutup semula kerajaan-kerajaan yang ada di Balkan jadi bawah dia. Lepas Turki ni pula menyiapkan dari segi teknologi, senjata, apa semua. Jadi menakutkan barat. Maka sebab tu lah barat buat macam-macam tekanan kepada Turki ni supaya Turki ni tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Ini nak banyak. Bila kecek Islam saja, dia akan mari dalam jabatan. Daripada orang yang bukan Islam, walaupun rupa lain-lain, tapi bila sebut Islam, kebenaran, hak Quran, hak hadis, ni orang kafir ni akan cari jalan untuk menyikat. Banyak kita tengok di Algeria bila benih parti Islam FIS di Algeria. Barat bunuh askar dapat kuasa. Noigah apa ni? Orang dia tu Abu Abbas Madani dengan bin Hash tu masuk dalam ji. Nak urus dalam ji. Pasal nak bawa Islam. Cerita dia ajar siapa lagi tak naik. Tengok di Mesir. Bila naik Mursi, barat pakatnya tentera dapat kuasa. Lalu jadi kerajaan tentera di Mesir sampai ini. Ini contoh-contoh apa berlaku ni. Orang bukan Islam, kafir ni, dia tidak akan beri duit kepada Islam ni untuk naik. Nak banyak cabaran yang besar. Tapi tidak bermakna kita kena durian. Kita kena usaha setakat mana yang kita boleh untuk menegakkan agama kita. Dan orang bukan Islam ni, bila pun mereka tidak suka dengan kita. Jadi kita kena ready lah belakang untuk menghadapi kemungkinan ini. Ini kami masuk. Dan orang kafir ni pula mempermain-mainkan ayat-ayat aku dan mengejek-ngejek ajaran agama yang aku hantar melalui Nabi. Ayat seterusnya, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idzan abada. Tadi tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya,
Lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka dari memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh petunjuk hidayah selama-lamanya. Itu saya gambar dalam ayat ini kepada orang yang menentang agama, orang yang menolak ajaran agama yang oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Perbuatan dia sendiri menyebabkan Tuhan hukum dia. Tuhan hukum apa? Menjadikan dia sekolah pekak. Pekak hilang pertimbangan ni. Sebab tu royak aku mana aku tetap Islam, kebenaran Islam dia tak terima pasal. Apa jadi aku? Sebab perbuatan dia sendiri. Dia tak ada keinginan nak dengar, nak terima barang molek. Kalau bekah kan, dia tutup bekah. Bekah kosong tapi dia tutup. Tak cakap dia hai, tak masuk. Tak masuk air itu bukan kerana orang tak terima, tapi kerana dia tutup. Bekah dia ditutup. Ataupun bekah tu cuma ada, oh dari itu sampai air nak isi. Curah air pun tutup, curah air pun tutup. Jadi ini ibarat saya banyak orang yang menolak agama. Orang menolak kebenaran ini sikap dia tu menyebabkan hidayah tak mana. Hidayah tak masuk dalam hati dia. Bukan kerana Tuhan tak sebut, tapi kerana dia sendiri reject. Dia reject, tak usah dengar. Tak usah dengar. Ini yang masalah. Jadi sebab kita ni kena buka. Kena buka hati kita ni dengan agama, dengan kebenaran supaya mudah-mudahan masuk hidayah Tuhan. Kalau kita tutup daripada awal, masalah. Sebab contoh. Antara cara tutup lagu mana? Tak usah dengar orang yang mengajar. Bukan setakat di masjid, dari radio tutup, punya orang ngajar tutup, orang pel tutup, main lagu tu tak pasal habis putih umum. Jadi perbuatan kita tu menyekat kebaikan dan hidayah ni mari kepada kita. Tapi kalau kita buka, kita mari. Mungkin kita pergi sekali dua orang ngajar tak ada peraturan. Tapi kalau kita pergi juga, atau kita dengar radio orang ngajar pasal tak payah pun dengar apa-apa tu buka. Terbuka hati ni tu akan masuk hidayah sikit-sikit sampai kita jadi somik. Ini banding ni tu yang ayat ayat ni. Sebab ada setengah orang kan, dia kata aku nak kerana Tuhan tak hidayah. Bukan Tuhan tak hidayah, kita tak terima. Kita tak terima kerana sikap kita menyekat hidayah tu daripada mana. Orang nak tolong kita orang nak tolong kita nak akak kita mana, kita tak khabar kita belok tak. Tak ada bangun paksa tu. Bukan kerana orang tak setulung, tapi kita tak usah terima pertolongan orang. Itu mudah maksud kita pakai ayat ni. Kemudian seterusnya dia kata wa rabbukal ghafurur dzur rahmah la yu'akhizuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu amat pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya jika dia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang telah mereka usahakan, tentulah dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat pelindungan yang lain. Jadi kalau Tuhan ini nak hidup, kerana Tuhan ini bersifat pengasih, penyayang, orang yang menentang Islam, orang yang kufur dengan Tuhan ini hancur pulang untuk. Kalau Tuhan tidak bersikap pengasih, penyayang, tapi Tuhan tangguh terutama pada zaman kita. Zaman dulu dia puilah dengan azab. Tengok zaman Nabi Lut, zaman yang apa ni, Nabi Lut, zaman Nabi apa ni, Nabi Goni ni, Tuhan turun dalam azab, hancur tu semua, tu kelerai apa semua. Tapi zaman Nabi Muhammad ni, antaranya kerana doa Nabi sendiri, minta tangguh azab kepada umat dia antaranya. Tapi yang paling besar kerana sifat Tuhan tadi, Zur-Rahmah, Tuhan yang ada kasih, ada sifat pengasih, sifat penyayang. Kalau tidak orang kafir tak pengasih. Ulama katakan Tuhan ni, kalau kita mau ni anak orang kafir ni nak minum air setengah pun tak boleh. Nak makan nasi semulut pun tak boleh. Tuhan akan sekat habis. Tuhan akan buat lagi tu. Nak minum air setengah pun tak boleh. Nak makan nasi semulut pun tak boleh. Kalau Tuhan ni pelanggar semua gitu. Tapi kalau Rahman Rahim Tuhan telah tetap kepada orang kafir, hidup sendiri lebih pada kita, kaya lebih pada kita, mewah lebih pada kita. Tu nak kita rajin semaya, rajin buat benda molek, buat jurung ni kan, sesok waktu orang kata. Batas setengah-setengah orang air demikian, dia habis semaya tak tinggal begitu begini. Sesok
Kok tak main masjid itu sendiri ni bakal kereta besar. Kaya daripada aku. Kalau kita tak kena mikir, mari kita tu. Tapi tu yang sengaja buat lagi ke pasar. Kok tu yang nak usaha esok tu lebih. Sebab dunia ni kalau ulama kata, kena sementara, kita tahu sementara. 60 tahun, 70 tahun pun sementara kan. Tak lama sama masa habis lah. Akan habis. Tapi akhirat ni pas bila-bila. Jadi kalau kisah susah atas dunia itu susah sementara. Sebab budak mengaji sekolah, dia tahu pernah 12 tahun kena esok kena ngapa. Lepas tu kan boleh pakat besar, boleh gaji besar, tak ada masalah kan. 12 tahun tu dengan dia kerja pula 20 tahun. Hak kerja, hak sedap tu lebih lama daripada hak susah mengaji 12 tahun. Jadi bagitulah banding kita atas dunia, susah atas dunia ni nak banding dengan emak di syurga esok. Pas bila-bila sikit benar kalau kita hadap atas dunia. Kecil benar. Sebab kita nak terima saya sesuatu lebih lagi. Lebih lagi. Sebab orang susah nak bukan sampai dulu. Tapi dia boleh nyodoh tu Allah sedap minum. Biar orang kata pandai dengan lah tu. Pandai dengan lah. Tapi kalau kita cuba tunggu orang mari nyodoh, mana sedap orang perlu naik. Minum nyodoh. Sedap perlu tu lah. Ngalami kita dalam duduk. Bila kita ukas dari pokoknya tu menelah rata, kita minum, oh nikmat satu mati. Sebab kita rasa hasil daripada susah kita ukas menelah rata. Dengan kita duduk cokok atau atas diri orang main wala, minum pun gitu, tak ada rasa. Tu nak ayat beza tu situ. Bezanya duduk situ. Bila kita susah, kita akan rasa nikmat kejayaan kita tu. Tu kali kita nak masuk ni sini. Tapi Tuhan kerana dia pengasih penyayang, dia tidak cepat azab kepada orang kafir kecuali apabila sampai tempoh yang ditentukan. Dan seterusnya dia kata wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan tatkala mereka melakukan kezaliman. Dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka, yakni kaum seperti kaum Ad, kaum Samud dan lain-lainnya yang kufur engkar yang telah hidup dalam zaman yang lalu. Mereka dibinasakan ketika sampai masanya. Demikian juga halnya umat-umat yang lain yang datang sesudah itu akan dibinasakan pada masa yang tertentu jika mereka kufur engkar. Jadi itu ayat ini maksud kita faham dan kita boleh menghadapi hidup ini dengan tabah dan juga tenang. Ayat seterusnya wa isqala Musa, insyaallah kita akan sambung lepas puasa. Sebab ni masuk kisah Nabi Musa dengan Khidir. Kalau kita start ni tergantung cerita kita. Jadi kita berhenti setakat dulu insyaallah kerana tahu cerita ni kena mali. Lepas gaya ni insyaallah kita sambung. Kita dengan kisah-kisah yang menarik dalam peristiwa Nabi Musa dengan Khidir. Antara ilmu, kalau kata ulama, antara ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Ada setengah kata gitu. Akan kita tengok ke mana penjelasan yang diberi ulama-ulama. Jadi kita berdistakan dulu insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelapannya selepas puasa ni. Dan kami bulan puasa ni untuk meningkatkan amal ibadat kita dengan sebaik-baik mungkin. Gebuklah peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan semaya gawe, baca Quran, sedekah, amal-amal zikir dan sebagainya, doa. Ambil masa utamanya waktu bangun sahur. Bangun sahur adalah saat yang mustajab. Kalau boleh, mungkin ambil juga ni. Bila kita bangun sahur tu, kalau boleh bangun tu semaya lah, sunat ajak. Apa ni sunat? Tahajud 2 rakaat sebelum kita makan nasi. Semaya dulu sunat. Dan kalau boleh tamu dengan semaya witi. Kalau kita nak semaya ajak, lepas tu barulah kita sahur. Dan berdoa lah pada waktu itu sebab saat tu saat yang mustajab. 1/3 malam ni, 2/3 malam kata ulama, saat yang mustajab. Jangan bangun makan nasi dengan nawai itu saja. Makan nasi boleh waktu ya gitu. Tapi itulah sebenarnya saat yang paling baik. Kalau bersemaya rokaat atau bersemaya waktu lain mungkin kita tak bangun tahajud. Tapi bulan puasa ni kita bangun sekurang-kurangnya untuk bersahur. Bangun contohnya kan bulan ini lebih sikit. Paling lewat bangun 5:30. Paling lewat. Pukul 4 tu dia bini lah bangun. Kalau kita nak tak jadi video. Sila-sila motor. Kalau dulu gitu, motor masih tak ada pasang, musuh kayak lain dulu. Bangun 5:30 tu. Ambil semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat ni mentah pada 5 minit ni kalau buat kita ni Allah Akbar, Assalamualaikum tu.
Tak ada dokumennya, baru pakai kan. Jadi ambil peluang, sebab tak ada peluang. Tak ada peluang tu. Maksud minta lah doa kampung kita, minta doa yang kita nak kebaikan keluarga kita, rumah tangga kita, anak kita, kehidupan kita, masa telah kita ambil peluang. Paling kurang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang paling ringkas tapi padat. Pada waktunya dia panggil raja doa. Raja doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah ulama urang panjang kita doa ni kalau kita baca dalam kitab. Lepas tu doa yang Nabi ajar, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang khusus untuk bulan Ramadan. Kita boleh baca boleh lain, tapi dah pernah Nabi ajar khusus bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Tuhan, aku mohon kepada Engkau ridhaka, keredaan Engkau, wal jannah, dan syurga. Wa na'udzubika, dan aku mohon berlindung denganmu daripada sakhatika, kemurkaan Engkau, wana dan neraka. Sebab bila Tuhan redha, baru kita boleh masuk syurga. Kalau Tuhan tak redha, kata ulama, jauh dari mana kita pun tak boleh masuk syurga. Sebab syurga ni kok Tuhan, bukan kerana amal kita, bukan kerana bila kita buat amal wajib masuk syurga tu, ya tak Tuhan. Sebab tu tanda doa ni, minta redha dulu, biar Tuhan kenal kita buat. Kita buat banyak-banyak kalau Tuhan tak kenal. Sebab kita sayang orang. Baik dari mana kita belanja dia air, dia tak ajak pergi rumah. Itu yang kita dengan dia ni. Tapi dia tak ajak di rumah. Ataupun ajak di rumah dia tetang. Cakap keluar kita ni tetang air betul ni. Balik dengan begitu. Nak kata mana? Tak boleh bantah buat rumah dia. Surga ni pun kata ulama. Balik ni aku tu. Surga ni hak Tuhan. Bukan hak kita. Kita jauh dari mana kalau Tuhan tak redha, tak boleh masuk surga. Cuma ada ulama kata Tuhan ni dia bukan bahangan orang lupa kita. Kalau kita wajib tentu dia beri syurga. Tapi tak boleh tak letak atas redha. Sebab Nabi ajar minta redha kan. Minta redha Tuhan dulu, wal jannah, barulah syurga mari. Tu kaedah di segi pahaman kita. Jadi dua doa ni antara doa yang amat patut kita baca lah pada bulan Ramadan. Pada setengah ulama kata baca bermula dengan 15 Ramadan itu kita baca Allah inna nas'aluka gitu. Tapi bagi saya boleh baca awal-awal. Lo ni boleh baca. Tapi kalau baca bulan Ramadan start 1 Ramadan baca semua tu. Dua kali pada yang aku pada mana kita nak ajar panjang-panjang nombor 1 tak ingat. Kalau baca kita ingat kalau panjang-panjang yang gua mana. Lama akak-akak lama ada tu ini. Jadi ini baca baca kita tak sudah lagi tu baca panjang. Kita kampung pun tak ada pasti. Jadi saya mau untuk itu. Kalau ini Rabbana atina bila-bila boleh. Bila-bila tunggu nak pokok. Daripada duduk tengok industri baiklah kita. Rabbana atina ni kan nak pokok wasop industri lagi kan. Bukan dia lah tu. Kalau tengok cerita Arab ni, ni tengok cerita industri. Masa nak tengok pusat. Dari situ hak paling penting untuk kita ingat. Jadi insya-Allah kita ambil dua minta dengan Tuhan. Permudah ya, hidayah dan biar puasa ini memberi makna yang sepenuhnya kepada kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna 'ilma rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.